Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik, ketua perwakilan asing yang baharu, isteri ketua-ketua perwakilan yang baharu dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemancar Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu, isteri ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Tajuddin, Wakil Tetap ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat, Puan Yang Terutama Hajah Nur Huda binti Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Ahmad, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Keaman Kerajaan Hashimiyah Jordan, Puan Yang Terutama Naurin Ahsan, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh, Yang berbahagia Datin Zaidah binti Muhammad Isa, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Miss Heather McIntyre, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Australia, dan Madam So Saudari, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja. Baginda juga berkenan menerima menghadap perpisahan Puan Yang Terutama Seng Davan Vongsai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos yang akan menamatkan perkhidmatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura antara Brunei DPMM FC dan Tanjung Pagar United FC. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada perlawanan ini, Brunei DPMM FC menang 2-1 ke atas Tanjung Pagar United FC. Dapat direbut oleh Azwar Lilur Rahman. Hakim Yazid, masih Hakim Yazid. Hakim Yazid atau ke tengah, tendukan. Gol kedua. Brunei DPMM FC. Sekali lagi Davis Ikaunis yang menjadikan gol. DPMM FC berada. Sekali lagi peluang untuk itulah gol pertama. Seramai 13 pegawai rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan bagi musim haji tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi bertolak ke Arab Saudi menaiki pesawat diraja Brunei BI 097.
Mereka terdiri daripada 5 pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan 8 pegawai pejabat urusan jemaah haji perubatan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Rombongan adalah bagi membuat persiapan awal pengurusan hal ehwal haji dengan pihak berkepentingan di Arab Saudi sebelum ketibaan jemaah haji negara. Jemaah haji negara dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada 15, 16, 17 dan 18 Mei ini. Jabatan Penjara perlu menanai dan menaikkan amanah memulihkan banduan dengan memberikan bekalan ilmu melalui pendidikan agama, pembentukan sahsiah diri, disiplin, jati diri dan kemahiran vokasional dengan sebaiknya agar matlamat untuk melahirkan insan berguna dapat dicapai melalui program pemulihan efektif serta pengintegrasian strategik. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyuarakan perkara itu pada upacara perbarisan sempena memperingati penubuhan Jabatan Penjara ke-71 tahun pagi tadi. Majlis berlangsung di Padang Kawat, Pusat Latihan Jabatan Penjara Daerah Tudong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menekankan dalam dunia yang sentiasa berubah dan penuh cabaran, pendekatan Jabatan Penjara perlu seiring dengan keperluan dan keadaan semasa. Skop dan pelaksanaan program-program pemulihan yang berfokuskan kepada pembangunan sahsiah, latihan kemahiran vokasional dan industri serta pembinaan rohani dan moral yang sedia ada perlulah diteruskan dan diperkasakan lagi bagi memastikan keberkesanan proses reintegrasi banduan ke dalam masyarakat. 81 orang pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara menerima anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan penjara bagi tahun 2024 dan 2025. Juga diadakan demonstrasi penggunaan senjata api dalam pertunjukan simulasi senario kecemasan daripada anggota gerakan khas Jabatan Penjara. Akan meningkatkan lagi kepimpinan dan kepercayaan diri dalam memimpin rakan-rakan sebaya bagi memajukan Jabatan Penjara akan datang. Disiplin diri, seorang yang bertanggungjawab, jujur, amanah dalam menjalankan tugas seharian, di samping mendengar arahan daripada pegawai atasan. Daerah Temburong petang tadi dimeriahkan dengan acara Malam Minggu Pusat Belia. Acara berlangsung di Kompleks Bumiputra, Pekan Pangar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hassan Baha bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Aktiviti yang disediakan antaranya permainan gergasi, sukan ria bagi warga emas dan aktiviti jualan yang disertai 39 usahawan belia. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini akan diadakan 4 Mei. Petang tadi diadakan majlis kesyukuran di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian acara tazkirah bertajuk Jalan ke Syurga bermula di rumah. Antara objektif sambutan meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga serta mewujudkan persefahaman, sayang menyayang, bantu-membantu dan saling hormat menghormati. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Platform digital pendidikan bantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ikuti bahan beritanya seketika nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 peringkat daerah berlangsung pagi tadi. Di daerah Brunei dan Muara, mesyuarat diadakan di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Selain membincangkan pembebaran dan cadangan pelantikan Jawatankuasa Perayaan bagi sambutan pada tahun ini, mesyuarat juga membincangkan format dan atur cara majlis ramah mesra. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Persediaan majlis ramah mesra bersama rakyat antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama Jawatankuasa Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan bagi daerah Blaid. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blaid. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Di daerah Tutong, mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Antara agenda mesyuarat membincangkan acara sektoral termasuk acara-acara keagamaan, kemasyarakatan dan kesukanan. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Pelancaran platform digital pendidikan dijangka dapat meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas di samping memudah cara pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar di persekolahan Arab dan Ugama. Pelancaran platform yang diunggahkan oleh Jabatan Pengajian Islam berlangsung pagi tadi yang diselajurkan dengan pertandingan platform digital pendidikan bagi persekolahan Arab dan Ugama. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyediaan platform tersebut merupakan kesinambungan usaha Jabatan Pengajian Islam dalam menyediakan peralatan komputer, capaian internet dan prasarana lain ke arah menyokong pelaksanaan blended learning di persekolahan Arab dan Ugama. Majlis juga diadakan sebagai penghargaan kepada pihak sekolah yang telah memberikan sokongan padu dalam menjayakan program At-Tadwir, iaitu program latihan bagi meningkatkan kompetensi guru-guru persekolahan Arab dan Ugama. Pusat Sejarah Brunei melalui Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo, pagi tadi menganjurkan ceramah Sejarah Borneo siri ke-13 bertemakan manuskrip sumber warisan sejarah. Program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program diisikan dengan beberapa pembentangan kertas kerja. Melalui program tersebut, para pembentang berpeluang mengungsikan maklumat bagi tajuk perbincangan di samping mempromosikan PEN Borneo sebagai institusi sumber rujukan sejarah. Dalam usaha meningkatkan lagi piawaian dan kualiti penganjuran musabakah tilawatil Quran Belia Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan mengadakan program kemahiran Al-Quran. Program memfokuskan kepada pembelajaran dalam bidang taranum Al-Quran yang bertujuan mempersiapkan qari dan qariah belia agar mampu bertanding pada tahap yang terbaik dan bermutu tinggi.
80 peserta diberi peluang meningkatkan kemahiran mereka dalam setiap aspek melalui latihan intensif di bawah bimbingan khusus daripada pakar-pakar dalam bidang tersebut. Program memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bidang Taranum Al-Quran termasuk lagu, suara, fasahah dan tajwid. Walaupun yang menjawab dengan jawab berjawab, tapi apabila ia tinggi menghalusi lagi gaya bacaan Al-Quran, terutamanya di dalam bidang tajwid, kemudian fasahah dan lagu-lagu Al-Quran itulah. Saya ingin melancarkan lagi dan mau belajar tentang irama dalam ataupun lagu dalam Al-Quran. Saya ingin mencuba dan keluar daripada zon selesa dan ingin memantapkan lagi bacaan Al-Quran. Ke arah memperkasa kefahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait mengendalikan program tadabbur ayat-ayat syifa Al-Quran. Program berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan. Dianjurkan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid RPN Kampung Pandan, program membantu Muslimah mendalami maksud ayat-ayat Al-Quran melalui penjelasan tafsir yang menyeluruh, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan penyembuhan syifa. Di samping itu, ia turut memberi pengetahuan mengenai rahsia, mukjizat serta tuntutan sebenar dalam Al-Quran. Kira-kira 40 belia dan murid sekolah agama daerah Temburong menyertai program pemantapan solat belia dan belia wanis Majlis Masjid yang merupakan sebahagian dari pengisian program ke Temburong Bisai edisi Sharing Time. Dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Temburong, program membekalkan ilmu dan kemahiran untuk melahirkan belia masjid yang berkaliber, kreatif dan berilmu. Pengisiannya termasuk memberi pendedahan mendalam tentang kepentingan dan hikmah solat dalam kehidupan seharian dan meningkatkan kefahaman dan penghayatan golongan belia dan belia wanis mengenai ibadah solat serta membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berdisiplin melalui amalan solat yang sempurna. Acara diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Selepas kita ni mengerjakan waktu Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan baru-baru ini menyertai Arabian Trade Travel Mart ATM 2025 yang diadakan di Pusat Perdagangan Dunia Dubai, Emirat Arab Bersatu. Penyertaan tersebut menggariskan komitmen negara untuk mengukuhkan kehadiran dalam pasaran Timur Tengah, menjalin perkongsian strategik dan menawarkan kepelbagaian pelancongannya kepada khalayak antarabangsa yang lebih luas. Pada acara tersebut, Jabatan Kemajuan Pelancongan dan 6 agensi utama termasuk syarikat penerbangan di Raja Brunei, ejen-ejen pelancongan serta wakil beberapa buah hotel menyertai beberapa siri perjumpaan business to business. Juga diadakan sesi rangkaian yang dihoskan bersama Lembaga Pelancongan Sarawak. Program ke Temburong Bisai edisi Sharing Time diisikan dengan wakaton amal untuk mengutip sumbangan bagi tabung anak-anak yatim daerah Temburong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hassan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Wakaton bermula dan berakhir di Padang Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar. Selain bagi mengutip sumbangan, wakaton tersebut bertujuan membudayakan dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat daerah Temburong. Piala FA Brunei. Indra SC Marrakesh berakhir dengan agregat 6-1 apabila menang bergaya 4-1 ke atas Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei dalam aksi saingan suku akhir kedua. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Brakas.
Indra SC yang turun dengan kelebihan jaringan 2-0 hasil perlawanan pertama membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-7. Pada minit ke-18, Indra dihadiahkan sepakan penalti yang merubah kedudukan menjadi 2-0. Indra menambah jaringan untuk mengukuhkan kedudukan 3-0. Indra SC terus berada di depan pada minit ke-74 untuk gol keempat. Pada minit ke-86, MSPPDB memperolehi gol sagu hati. Kedudukan 4-1 bertahan sehingga ke whistle penamat. Dengan keputusan itu, Indra SC akan berdepan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pada 7 Mei depan.